Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik murid-murid yang dirahmati Allah, hari ini kita terus pelajaran kita dalam pelajaran yang kelima, pelajaran terakhir bagi adab tahun 5, iaitu tajuk adab bermesyuarat ataupun muzakarah. Muzakarah ni bahasa Arab lah. Okey, baik. Dan antum semua boleh buka buku masing-masing. InsyaAllah kita akan terangkan secara ringkas saja. Kita akan bacakan semua. Kita akan habiskan satu tajuk hari ini. Dan Ustaz akan bagi nota ringkas untuk antum rujuk lah. Okay, baik. Dan Ustaz lebih suka untuk gunakan kitab asal tu lah. Okay, buku kitab kita pada muka surat 54, yang mana di dalam ni mengatakan kejap ni. Okey. Kita terus kepada pengenalan mesyuarat itu apa dia. Okey, baik. Surat 55. Perhatikan baik-baik bacaan ustaz dan antum boleh baca semula lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mesyuarat merupakan satu perbincangan. Mesyuarat merupakan satu perbincangan. Mesyuarat tu perbincangan lah, berkaitan dengan sesuatu isu atau perkara bagi mencapai satu keputusan. Mesyuarat satu perbincangan untuk mencapai satu keputusan dan persetujuan terbaik untuk kebaikan bersama. Perbincangan tersebut mesti berteraskan kepada akal yang sihat. Tak boleh mabuk-mabuk pergi mesyuarat, tak boleh. Dia akan mendatangkan keputusan yang tidak elok. Jadi perlukan mesti berteraskan kepada akal yang sihat, pemikiran yang bernas serta percakapan yang baik. Mesyuarat balah-balah tak jadi apa. Ini bertujuan untuk menyelesaikan atau menentukan kebenaran, kebaikan dan untuk mendapatkan manfaat. Itu pengertian daripada mesyuarat. Apa itu mesyuarat? Bagaimana yang telah kita baca tadi. Okay, baik, seterusnya tujuan mesyuarat. Sebab apa kita perlu bermesyuarat? Tujuan mesyuarat ialah untuk mewujudkan satu idea. Satu idea ataupun pendapat, satu hati dan satu kerja di dalam menyempurnakan tuntutan usaha sama. Sebab apa dia menggunakan satu hati dan satu kerja, serta untuk mendapatkan, untuk menyempurnakan tuntutan usaha sama. Sebab bila sebut mesyuarat, tidak akan terjadi mesyuarat secara seorang-seorang, kena ada paling-paling tidak 2 orang. Itulah mesyuarat. Mesyuarat ni kena ada perbincangan. Ini juga merupakan sunnah Rasulullah SAW dan satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang amat penting. Ustaz Berat dalam kitab ni tidak ada dalil, tapi ada satu dalil, wasyawirhum fil am. Mesyuaratlah kamu dalam sesuatu urusan. Itu satu dalil. Kita ni diperintahkan untuk bermesyuarat ketika ingin menyelesaikan sesuatu urusan. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW apabila hendak pergi berperang, Nabi akan bermesyuarat dahulu. Ataupun untuk membuat apa-apa keputusan, Nabi akan bermesyuarat dahulu bersama para sahabat. Okey, muka surat seterusnya 56. Berat semua muka surat 56. Kepentingan bermesyuarat. Kepentingan dia. Sebab apa penting mesyuarat ni? Pertamanya membincangkan perkara-perkara yang tidak jelas. Apabila terjadinya sesuatu perkara yang sama-sama yang kita ragu-ragu, kita perlu adakan perbincangan untuk mendapatkan apa ni? Informasi yang betul lah, yang jelas lah. Keduanya, pengagihan tugas, menilai dan mengawal aktiviti, menyelesaikan masalah, mencari sokongan dan kerjasama, menyebar maklumat, merancang strategi dan mengetahui kekuatan, kelemahan dan baik buruk yang berlaku. Okay. Inilah kepentingan dia. Seterusnya, baik,
Semestinya di dalam bermesyuarat ada adab-adab dia. Dan antaranya seperti yang terpapar dalam buku tulis kita, dalam kitab kita ni lah. Pertamanya menjadi pendengar yang baik. Perlulah kita ni menjadi pendengar yang baik. Jangan ketika orang bermesyuarat kita duk main telefon, kita duk sembangkan sebelah, jangan. Kena jadi pendengar yang baik. Keduanya menghormati keputusan yang dicapai. Kita seorang je duk setuju, orang lain setuju belaka, janganlah kita ni meronta-ronta. Kalau kita ada idea kita sendiri, kita lontarkan. Bila orang tak terima, kita kena berlapang dada. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Tidak semestinya cadangan kita itu betul belaka, dan tidak semestinya cadangan orang lain pun betul belaka. Tetapi sekurang-kurangnya kita telah adakan perbincangan. Seterusnya berbincang dengan aman, mengeluarkan hujah yang bernas, waktu yang singkat tetapi padat. Kalau cakap banyak kosong, lama tak ada faedah. Sebab membuang masa ni bercakap soal-soal yang lara pun tidak mendatangkan kebaikan. Jadi waktu yang singkat, walaupun sekejap tetapi padat. Itu maksud dia. Bukan medan pertengkaran. Jangan jadikan bila ada mesyuarat, aku nak katak dia ni, aku nak hentam dia ni. Tidak. Bukan medan pertengkaran. Yang terakhir sekali, keputusan majoriti. Dia ada dua, majoriti dengan minoriti. Majoriti ni yang ramai lah. Keputusan yang ramai. Seterusnya, inilah susunan organisasi dia. Bila sebut organisasi ni dalam persatuan lah. Antum semua telah terlibat dalam persatuan, dan inilah kebiasaan susunan organisasi dia. Yang bermula dengan pengurusi, naib pengurusi, setiausaha, bendahari dan jawatan kuasa, seterusnya pemeriksa kira-kira. Ia dalam mesyuarat ada yang lengkap sebegini, ada yang tidak. Dia bergantung pada tujuan mesyuarat tu sendiri. Baik, seterusnya tata cara semasa mesyuarat. Ni cara-cara dia, macam mana kita nak bermesyuarat. Semestinya kita mulakan dengan salam dan salawat dengan teliti, memberi tumpuan kepada semua, menggunakan kata-kata yang lembut, berprinsipkan kebenaran, hendaklah mengemukakan hujah yang jelas, tidak bangga diri dan sombong. Jangan berbangga diri dan sombong. Tidak terpesong daripada tajuk yang sedang dibincangkan. Apabila kita bincang pasal buah rambutan, janganlah kita celah-celah pasal buah durian. Fokus pada tajuk yang sedang dibincang. Memberi peluang kepada orang lain untuk bercakap. Janganlah kita cakap sejam, orang lain cakap tak boleh. Kenalah kita ni memberi orang lain untuk bercakap juga. Jangan pengurusi je cakap, orang lain tak cakap. Tidak akan menjadi mesyuarat jika tidak ada pertukaran atau perkongsian idea. Tidak memotong percakapan orang lain. Kalau ada idea nak potong tu, kenalah cara berhemah kat tangan ke apa ke. Janganlah kita menyampuk cakapan orang lain, ataupun kita bagi dia sudahkan dulu poin dia yang dia nak cakap, baru kita utarakan poin kita pula. Yang terakhir sekali, menghormati pendapat orang lain. Ni penting, menghormati pendapat orang lain. Jadi inilah tata cara semasa mesyuarat. Seterusnya, kebaikan dia. Kebaikan beradab ketika bermesyuarat. Apabila kita bermesyuarat secara beradab, akan ada kebaikan dia. Apa dia kebaikan dia? Yang pertama, mencapai keputusan yang dipersetujui semua, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyelesaikan masalah, memudahkan menerima keputusan. Ini berlapang dada semuanya. Wujud suasana harmoni. Datang dengan muka ceria, balik lagi lah ceria. Itu yang kita mahu. Memberi kesenangan kepada semua pihak. Semua pihak, sama ada pihak dalam mesyuarat dan pihak luar pun dapat kesenangan juga. Apa maksud pihak luar tu? Kita bermesyuarat untuk membuat program, untuk programkan pada masyarakat. Jadi kita ahli jawatan kuasa pun senang, mesyuarat pun dapat kesenangan juga. Dapat kesan yang baik. Dapat mengemukakan hujah yang baik,
mesyuarat berjalan dengan lancar. Okay. Yang pentingnya dapat bermesyuarat dengan lancar. Okay, seterusnya, okay, video kali ni mungkin panjang sedikit sebab Ustaz nak berikan satu tajuk. Nah, tu boleh rujuk-rujuk video ni sama-sama. Okay, baik, sebab kita pun telah singkat masa dah ni. Ustaz nak fokus subjek lain pula lepas ni. Okay, hikmah beradab dalam mesyuarat. Tentulah ada hikmah dia. Tadi kebaikan, inilah hikmah dia. Faedah dia apa dia? Membuat persediaan awal, mencapai keputusan yang bernas, dipercayai dan disukai oleh orang lain, disertai dalam suasana tenang, dirahmati Allah Subhanahu Taala, mengukuhkan hubungan silaturahim. Itulah hikmah dia. Hikmah sepanjang masa je yang tu. Okay, seterusnya, ini akibat tidak beradab ketika mesyuarat. Tengok muka marah belaka tu. Akibat dia apa? Mesyuarat menjadi kacau bilau. Buang masa saja, kacau bilau. Tiada keputusan. Masuk bawa agenda bersusung-susung tapi tidak ada satu pun keputusan. Ketiga, hilang kepercayaan di antara ahli. Sama-sama pun meragui sesama kita. Itu. Seterusnya, wujud kumpulan baru dan perpecahan. Jadi ada pula kumpulan dalam kumpulan. Lepas tu jadilah kumpulan gosip, kumpulan bawang. Ini punca-punca dia lah ni. Melemahkan persatuan dan merugikan semua pihak. Pihak persatuan sendiri dan pihak luar pun rugi, tidak mendapatkan kesan yang baik daripada persatuan tersebut. Yang terakhir sekali, tiada kerjasama. Inilah akibatnya ya, apabila kita bermesyuarat dengan tidak beradab. Penting beradab dengan cara Islam. Seterusnya, ada kesan dia, kesan menjaga adab ketika mesyuarat. Apa kesan dia? Selepas mesyuarat tu apa kesan dia? Menyatu padukan umat Islam, dihormati dan disegani, terhindar daripada permusuhan, dapat menyelesaikan masalah dengan baik, membuktikan kebenaran, memberi kesedaran kepada semua. Okey. Itu yang last tadi ni ialah nota ringkas. Ustaz ambil daripada kita bukulah daripada kitab ni, nota ringkas. Banyak-banyak kita baca, ini dia nota dia. Dia bagi sangat ringkas. Dia bermula dengan pengertian mesyuarat, adab mesyuarat, kesan menjaga adab mesyuarat, hikmah mengamalkan adab bermesyuarat, akibat tidak menjaga adab bermesyuarat. Semuanya telah kita baca dalam muka surat tadi, yang telah kita baca satu persatu. Nah, ini adalah nota ringkas dia. Okey, baik. Ustaz rasa sekadar itu saja daripada Ustaz. Dan Ustaz ada sertakan satu link quizzes untuk antum jawab. Dan nota ni antum boleh salin. Tolong salin nota ni. Sekiranya siap, boleh hantar kepada Ustaz. Okey. Rasa sekadar itu saja. Ustaz harap antum semua boleh mendengar video ini acak kali pun tak apa. Okey. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang dalam lemah itu datang daripada diri Ustaz sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ilal liqa.